Ha. Tanya bab yang lain boleh tak? Boleh. Bab tahlil. Kata tahlil apa yang nak sampaikan sampai pada yang awal. Bagaimana pandangan? Oh, masalah tahlil ini benda khilaf dari sudut kita, mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah sendiri pun khilaf. Ada alasan menyatakan tahlil, pahala yang kita sampaikan tidak sampai sebab tu tidak ada manfaat kita buat tahlil. Kerana pahala yang kita sampaikan tidak sampai. Okey, kita tanya dia ada nas ke tak sampai. Oh, tak ada nas pun. Lepas tu kita kata hak yang disunatkan buat tahlil dia kata pahala tu sampai. Apabila sampai ada manfaat kita buat tahlil. Jadi kita hadiahkan pahala kepada si mati dan sampai pahala, maka si mati dapat manfaat daripada pahala tu. Ada kata tak sampai. Jadi urusan sampai tak sampai ni urusan Allah. Maka apabila kita yakin sampai baru kita buat. Okey, semaya Isya saat ni kita rasa kita boleh pahala tak? Kenapa kita buat juga? Semaya sunat ba'diyah. Oh tu saat ni semaya fardu, saya semayalah. Okey, semaya sunat ba'diyah. Awak semaya juga, awak yakin boleh pahala? Tak juga. Tapi kenapa awak buat? Sebab saya harap ke Tuhan biar boleh pahala. Okey, kita buat tahlil juga harap Allah Ta'ala sampai ke pahala. Harapan kita ni. Yakin dalil sampai pun tidak ada. Yakin tak sampai pun tidak ada. Maka masing-masing merujah atas sampai dan tidak sampai. Bagi orang yang kata sampai, okey dia sunat ke buat. Tetapi di dalam masalah lagu tu, orang yang dia baca tu, orang yang pergi hadir tahlil baca la ilaha illallah, tentu dah dapat pahala bagi diri dia. Cuma sekarang petikai pahala saat ni boleh ke tidak dia beri kepada si mati. Ada kata tak boleh amalan dia. Maka hak ni kata tak boleh tahlil. Maka ramainya kata boleh siapa pahala ini kerja Allah Taala, nyampai ke pahala tak sampai pahala kerja Allah, jangan masuk campur kerja kita, buat ibadat kalau ada peluang untuk menolong mayat buat boleh-boleh. Kita kalau orang duit tawaran bayar 4,000, saya akan selamatkan ayuh awak daripada api neraka. Kita akan bayar. Buatlah apa saja hak penting, ada peluang saja nak menyelamatkan keluarga kita daripada api neraka. Biarlah benda tu tak yakin, tetapi insya-Allah dengan harapan kita pahala tu boleh bagi kita, tapi sampai pahala tu tidak ada yakin. Jadi benda khilaf tak ada masalah apa. Nak buat tak apa, tak si buat pun tak apa, jangan marah orang buat. Hak tu masalah. Ada orang ni saya tak salah, haram lah tahlil, jangan buat lagu tu. Dia ada hujah juga. Benda ni kan khilaf. Tahu dah benda khilaf. Apa awak seperti benda tu qat'i? Tak ada khilaf. Benda khilaf. Orang nak buat tak apa, tak si buat pun tak apa. Benda ni kan sunat. Kita tak kata fardu. Orang mati wajib kena buat tahlil. Tetapi kalau buat tahlil sekurang-kurangnya ahli keluarga tu berzikir la ilaha illallah. Kalau tidak, bila berzikir la ilaha illallah dalam rumah? Manfaat tu banyak sangat. Bak tu saja alasan yang sedikit hingga melepaskan banyak manfaat lain, kira kata rugilah. Gitulah tu komen kita ni. Ada 5 minit lagi. Duk saja pun boleh pahala juga dalam majlis ilmu ni. Duk mikir nak masuk alim ke apa dia. Sampai 9.30 ni Tuhan bayar ni. Saya tak mampu nak bayar, mungkin mari minta dengan saya bayar, Allah Taala akan bayar. Selagi mana kita niat Allah Ta'ala akan bayar. Akhirat kita boleh tengok masa kita 9 sampai 10.30 ni tu kita akan tengok. Allah mujulah saya hadir majlis ilmu. Kalau saya duduk ke restoran tidak ke tak ada faedah. Ada soalan ke? Ustaz panggil tu rasul. Kita tak kira bulan Rabiul Awal tu kita buat pahala sama tak? Sama, tak ada masalah. Cuma Rabiul Awal ni kita panggil musim dia, tahu musim. Macam musim main bola sepak. Semua kedai kopi buat mengenai bola sepak. Tapi kita buat mengenai badminton. Boleh tapi macam orang kata tak masuk. Tapi boleh pahala, jangan bimbang. Memuji Nabi ini pada mana-mana masa, selawat kepada Nabi ni boleh pahala. Cuma kita royak musim dia musim dia. Beza tu musim, bukan musim tak boleh main. Nak main badminton, musim ni orang main bola sepak belakang dia badminton. Pelik tapi tak apa, tak salah. Gitu, jadi nampak pelik tu ya. Boleh pahala, jangan bimbang. Bagaimana seorang wanita yang berhalangan, maksudnya uzur syar'i dalam melakukan perkara-perkara yang syar'i, namun menjaga adab pada makan, minum, berzikir dan tidur dengan berwudu. Bagaimanakah hukum wudu bagi wanita yang
Masalah berwuduk ni. Masalah ambil air sembahyang ketika kita period ni. Itina period. Jatuh tak ada period. Nangis percaya lah. Kali kata bapa tak semayang buat period. Jangan mengarut lah. Tak ada berlaku. Kalau berlaku pun tidak ada hukum. Bagi lelaki kalau mari darah pun tidak ada hukum. Nak kata Allah saya mari darah juga. Tu awak nyakit buasi. Bukan nyakit kau dia. Nangis. Nampak? Tak ada istilah. Ni memang tak ada hukum. Orang lelaki ni masalah lah. Okey, orang perempuan kalau dia mari kota. Apabila mari kota dia nak ada air sembahyang. Boleh ke tidak? Okey, tengok. Awak ambil air sembahyang tu jual apa dia? Saya ambil air sembahyang untuk tidur. Saya ambil air sembahyang untuk tidur. Okey, boleh. Disunatkan ambil air sembahyang untuk tidur deh. Kita antara tempat-tempat sunat ambil air sembahyang ketika tidur. Maka kita ambil air sembahyang tu juga untuk tidur. Maka dibenarkan. Tetapi awak ambil sembahyang untuk apa? Saya nak sembahyang sunat. Tak boleh. Tak sah ambil sembahyang macam tu. Haram. Berdosa. Ibadat kan ambil sembahyang. Tahu dah. Tujuan ambil sembahyang nak buat benda yang haram. Nak sembahyang mana boleh? Saya ambil sembahyang nak baca Al-Quran. Tak boleh awak period. Mana boleh baca Quran? Lepas tu baca Quran. Okey, ambil air sembahyang yang tidak berkaitan dengan ibadat. Untuk tidur. Ambil sembahyang mana? Nak kekalkan ambil sembahyang. Tu sahaja. Untuk berzikir ke? Nama. Maknanya bukan untuk buat benda ibadat yang kita tak boleh buat ketika period. Contohnya sembahyang. Apa dia ke? Baca Quran. Maka kita ambil wuduk, ambil air sembahyang untuk benda tu tak boleh. Kerana bermain-main dengan ibadah hukum dia haram. Tala'u bil ibadah haram. Bermain-main dengan ibadat, sedangkan dia tak boleh buat apa, maka dia buat juga hukum dia haram. Dia panggil at-taharah bi niyati ta'abbud. At-taharah bi niyati ta'abbud haram ketika period. Ada soalan ke? Salah. Saya tanya, ada yang orang huduk, bukan huduk, dia boleh pegang Al-Quran tafsir. Bab Quran tafsir, okey. Masalah orang period lagi boleh tak pergi Quran tafsir? Boleh. Syarat tafsir itu mesti banyak daripada Al-Quran. Ya, Quran tafsir ni macam ni. Okey. Ni. Satu biji Al-Quran mengandungi ayat Al-Quran dan tafsirnya. Maka perlu tafsir itu lebih banyak kandungan dia berbanding dengan Al-Quran. Maka dipanggil Al-Quran tafsir. Maka ni boleh dipegang bagi orang junub dan orang tidak ada air sembahyang. Kerana dipanggil tafsir. Tetapi kalau ni mashaf, tak boleh nak pegang lah. Mashaf penuh. Tidak ada sebagai jenis tafsir, sebagai tulisan, hanya ditulis ayat Al-Quran saja, maka dipanggil mashaf. Ni haram disentuh oleh orang yang tidak ada air sembahyang. Dan bagi orang yang berjunub hukumnya haram. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersih. Jadi baca tafsir boleh. Baca tafsir dia boleh. Jangan baca ayat Al-Quran dia. Misalnya kita baca tafsir surah Fatihah, baca tafsir dia. Boleh. Jangan baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Pegang boleh. Baca pun boleh. Tafsir dia. Bukan Al-Quran tafsir dia. Contohnya surah pembukaan dengan nama Allah yang Maha Pemurah, tu tafsir dia. Bismillahirrahmanirrahim tak boleh. Tak boleh bunyi. Kalau nak baca tak bunyi tak apa. Misalnya kita hafizah Quran Kita nak ngulang Quran, kita tengoklah Al-Quran, kita tak setuh, kita baca. Ada orang ngulang Quran, style tak baca, kita baca ngulang gitu. Boleh. Tak apa, jangan bunyi bismillah, tak boleh. Baca tak apa. Macam bareng begitu tu. Dalam hati boleh. Dalam hati boleh, di luar di mulut pun boleh, tapi jangan jelas. Tak apa. Kalau jelas bismillah tu haram. Tak boleh baca ada soalan lagi? Okey. Masalah sembahyang tengok Al-Quran. Ya afdalnya ketika sembahyang tengok tepat sujud dalam mazhab kita.
maka mengalihkan pandangan daripada sujud, hukum dia makruh kerana menghilangkan fadilat tengok tempat sujud. Salah satunya adalah tengok Al-Quran. Kita buat semaya tengok Al-Quran. Ada ulama kata makruh perbuatan macam ni. Ada ulama kata tidak makruh kerana ada hajat. Kita tengok tu kerana ada hajat. Bukan kerana tidak hajat. Kerana kaedah la karahata ma'al hajah. Tidak ada makruh bersama hajat. Ada ulama kata makruh, ada kan. Mazhab Hanafi tidak sah, batal sembahyang dengan tengok mushaf. Batal sembahyang. Mazhab kita makruh. Mazhab kita makruh. Macam-macam tu imam terawih aja, tu imam terawih ni. Baca jadi tu imam sembahyang tengok di mushaf. Maka hukum dia mazhab kita makruh. Mazhab lain Hanafi tak silap ana, hukum dia tidak sah sembahyang. Nampak tak sah sembahyang. Maka ke mana kita tengok dapat pahala 50? Kalau besar mazhab kita dapat pahala 50 juga. Tengok Al-Quran. Khilaf dari sudut sah tak sah. Bagi sah mazhab kita cuma makruh sahaja dah. Makruh sahaja. Makruh. Tidak batal. Makruh tidak dapat pahala tengok sujud. Biasa sunat ketika kita sembahyang tengok tempat sujud. Apabila kita tak tengok tempat sujud, makruh. Apa maksud makruh? Tak dapatlah pahala tengok tempat sujud. Kan makruh ni buat tak dapat dosa. Tinggal dapat pahala. Apa maksud tinggal? Tinggal dengan cara tengok tempat sujud baru dapat pahala. Tu maksud dia makruh. Makruh yang ni tidak dapatlah pahala tengok tempat sujud. Sama ya. Quran tengok gini kau, lepas pada tengok kau dia pergi kepit siapa sudah. Dak dia tengok juga dia. Dia tengok juga macam masa nak rokok ni dia pergi ni. Hak tu tak ada masalah, cuma jangan bawa kepada gerakan yang banyaklah. Hak tu berkaitan dengan gerakan pula. Kalau hak ni tidak ada gerakan, cuma dia tengok saja, makruh kerana tidak hilang fadilat tengok tempat sujud. Hak ni kalau gerak pula, kalau gerak banyak pula begini, jatuh dah pula, ambil dah pula. Batal lah semaya lagu tu. Hak tu berkaitan dengan gerakan pula dah. Hak tu berkaitan dengan gerakan. Tengok. Ini masalah zaman Bila sekarang. banyaknya anak goreng ikan. Dan apabila ni bagi satu keadaan, dia pernah dicerita ni, cuma saya tak tahu macam mana keadaan wakalah mewakilkan. Apabila wali hakim boleh mewakilkan kepada bapa yang bukan kandung tadi. Jadi keadaannya macam ini. Satu orang yang tidak bernikah, berkahwin, tidak bernikah, ada anak dan berkahwin. Jadi sampai satu masa bila nak dinikahkan, maka untuk menutupkan keaiban ini, maka seboleh-bolehnya ditutup. Ini cerita ada satu. Jadi panggil wali hakim, dan wali hakim mewakilkan pula kepada si bapa yang bukan kandung ini. Yang kelihatannya seperti kandung. Sebenarnya bukan kandung, maknanya secara nasabnya boleh mewakilkan nikah kepada ini atas menutup keaiban. Adakah ini ada kaedahnya di dalam syarak? Ada soalan bertanya mengenai ada seorang pasal ni telanjur lah kita kata ni, telanjur, maka boleh anak. Sebelum daripada anak tu lahir dia berkahwin. Apabila berkahwin maka boleh anak lah. Kerana sebelum daripada kahwin tu boleh anak dah. Maka apabila ada anak zina dia dah. Maka apabila nak berkahwin, dia sekarang tidak ada kuasa wali sebab hasil anak itu sebelum daripada dia berkahwin. Mazhab Syafi'i, anak ini dinisbah kepada perkahwinan. Tidak nisbah kepada persetubuhan. Mazhab Hanafi, anak dinisbah kepada persetubuhan. Kalau awak yang setubuh dengan dia, sekalipun awak tak pernah berkahwin dengan ibu dia, itu anak awak. Tak boleh berkahwin dengan dia. Tetapi mazhab kita, mazhab Syafi'i, anak dinisbahkan kepada perkahwinan. Sekalipun itu anak dia, dia yang berzina dengan perempuan itu, dan hasil itu anak perempuan itu anak dia, apabila dia bernikah dengan dengan ibu dia, maka kalau anak tu boleh berkahwin dengan dia. Boleh berkahwin dengan dia. Tetapi kalau dia setubuh ibu, jadi anak tiri dah. Tak boleh berkahwin juga.
Nama dah lebat anak tiri pula. Apabila lagu tu perempuan anak dia, anak zina dia nak berkahwin, maka dia bukan wali. Maka apabila lagu tu wali jadi naik kepada kuasa wali hakim. Ya kaedah dia Nabi kata al-hakimu waliyu lima la waliyalah. Nabi kata hakim ini wali kepada orang yang tidak ada wali. Berarti misalnya kota tinggi ni, hakim akan jadi wali kepada perempuan, anak-anak dara yang tidak ada wali, semua di bawah jajahan dia, kuasa dia. Mana-mana lelaki nak mengambil anak dara kawasan ni, mesti berjumpa dengan dia dan dia akan suruh wali. Apabila lagu tu, dialah jadi walinya. Maka untuk menutup aib, dia suruh ke kuasa wakil, kuasa wali dia kepada kepada lelaki ni. Okey, hukum dia sah, tak ada masalah apa. Cuma dia wakil wali lah. Saya wakil wali, saya gini. Begitulah lah. Terik. Nak siwi nampak. Ayah dia sikit akak. Padahal ayah dia bukan ayah dia pun. Dia wali ke, dia nikah ke perempuan itu atas nama wakil. Bukan dia wali pun. Sebab dia bukan ayah. Maka dia wakil wali hanya nak menutup aib orang. Dan sunat benda-benda macam ni kita tutup ke. Kesilapan orang mungkin ketelanjuran orang tu, jangan. Sunat ulama kata kalau seorang itu berzina, kau dia bertaubat secara senyap-senyap. Jangan heboh ke perbuatan maksiat kita yang dulu. Senyap-senyap ni. Sunat lagu tu. Mohon pencerahan Ustaz tentang Wahabi. Kenapa Wahabi itu salah pada pandangan Ustaz? Pertama. Yang kedua, semasa saya belajar Hafiz Al-Quran, guru saya menggunakan mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Mazhab sambung bulan depan lah. Mazhab Maliki yang membolehkan pelajar-pelajar memegang dan membaca Al-Quran ketika haid. Mohon penjelasan. Betul? Ini banyak ni. Ada 3 lagi. Ke nak sambung bulan depan? Sambung bulan depan. Tangguh dia. 3 ni tangguh. Jadi masalah budak-budak hafizah yang taklid mazhab Maliki kata boleh baca Al-Quran ketika period. Okey, kalau taklid mazhab Maliki sudah. Dan ambil air sembahyang juga menurut mazhab Maliki. Jangan ambil air sembahyang cara Syafi'i. Benda-benda yang boleh dilakukan ketika tak ambil air sembahyang pula, nama bab period pula, taklid mazhab Maliki pula. Jadi masalah. Jadi benda yang berkait-kait dengan dia tu, kalau sebab ambil air sembahyang tidak perlu dah ketika orang haid ni, period ni tak ada ambil sembahyang dah. Cuma nak taklid mazhab Maliki tak ada masalah. Pendapat contohnya lah, kita tak ingat anak hamba tu tak ingat mazhab Maliki kata boleh baca Al-Quran ketika period. Setahu hamba mazhab Maliki pun kata tak boleh juga, yang kata boleh ini mazhab Zahiri dipanggil. Zahiri ni Ibnu Hazmin Az-Zahiri dalam kitab Muhalla ada sebut kata boleh baca Al-Quran sekalipun ketika haid. Nama ni mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri bukan Maliki. Terabaca kitab fatwa Syekh Ali Jumaah Mufti Mesir dalam fatwa muasarah, dia dah sebut masalah orang tahfiz, budak-budak hafiz baca Quran boleh taklid, tapi mazhab Zahiri, 4 mazhab semua kata tak boleh. Kerana mazhab Zahiri kata perkataan la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersih. Maksud yang bersih ini adalah malaikat-malaikat. Kait dengan malaikat apa pula? Maka manusia boleh sentuh. Maksud al-mutahharun ini yang boleh menyentuh Al-Quran hanyalah malaikat-malaikat yang bersih saja. Tapi jumhur menyatakan al-mutahharun ni orang yang bersih, tidak berjunuk, tidak haid. Kalau haid tidak boleh baca Quran. Zahiri kata tak, maksud ni maksud malaikat. Maka bagi pendapat dia boleh, tapi taklid pendapat dia lah. Taklid pendapat dia supaya tidak berdosa. Kalau kita taklid mazhab Syafi'i juga, kita buat dengan mazhab jadi kau berdosa. Wahabi panjang cerita ni. Wahabi ni panjang cerita. Pendek ke pula. Ada soalan ni, dia kata, soalan tadi dia kata, kenapa Wahabi salah menurut ana ni, menurut ustaz? Wahabi ni salah bukan menurut saya. Saya tak pandai. Saya budak, saya baru belajar. Saya hanya memetik perkataan-perkataan ulama sahaja yang menyatakan Wahabi ni salah.
Maka kalau kata menurut saya, tak tepat soalan tu. Berarti hanya saya menyatakan salah. Berarti yang menyatakan salah hanya saya memetik. Wahabi ni timbul baru sahaja lebih kurang 200 tahun. Lebih kurang 200 tahun. Kesalahan dia menurut ilmu fiqh ada. Ada satu kitab nama Mizanul Adil. Mizanul Adil menyebut kesilapan ataupun percanggahan Wahabi dengan mazhab, 4 mazhab. Bukan Syafi'i. Jumhur ulama menurut ilmu fiqh dia ada kesilapan dia. Menurut tauhid ada kesilapan dia. Menurut tasawuf ada kesilapan. Masalah khilafiyat pun ada menyalahi dengan masalah jumhur. Maka ulama yang menyatakan dia salah. Hamba tidak ada dengan Muhammad bin Abdul Wahab dia 200 tahun lepas. Maka baca kitab yang sezamai dengan dia. Kita nak tahu ada orang kata dia baik, dia bagus, dia hanya nak membenteras benda-benda khurafat dan benda-benda syirik pada zaman dia. Maka kita tahu kodok kitab ini ditulis bila? Kita cari kitab-kitab sezamai, ulama-ulama yang sezamai dengan dia. Apakah komentar ulama pada zaman dia mengenai diri dia? Lebih tepat penilaian lagu tu. Tidak ada faedah kita baca, kita kata kawan ni baik. Awak pernah sayang dengan dia? Awak kenal dia? Dia setara mana? Ilmu dia banyak mana? Saya tak pernah, saya baca buku ya. Buku ni karen ni dia kau dengan dia tak sempat pun. Cari buku hok sempat dengan dia. Salah satunya yang mengarang mengenai Muhammad bin Abdul Wahab abang dia. Abang dia sendiri, Sulaiman bin Abdul Wahab. Maka dia mengarang rok adik dia sendiri, kritik adik dia. Dia kata adik dia saya masuk atu lah kita terjemah gitu bahasa Kelantan masuk atu. Mengamuk lagu mana mengatakan hok ni syirik ni mengarut dia adalah. Maka dia jadi kontroversi. Maka hok moleknya jangan carilah ulama kontroversi lagu tu. Cari ulama yang tidak ada masalah. Kenapa nak membersihkan seorang ulama? Kita membersihkan seorang ulama, menolak beribu ulama. Satu perbuatan yang ganjil. Seorang dia kata, ada orang berdengki dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Semua ulama berdengki dengan dia. Ya Rabbi, dia yang baik. Orang lain semua berdengki dengan dia. Masuk akal agak juga. Kalau seorang ni salah, tentu ada masalah ni lelaki ni. Kenapa orang rok dia? Berarti jangan ambil lah. Bukan kita nak kata salah, mungkinlah tepat dia. Tetapi kita jangan ambil benda-benda kontroversi lagu ni. Cari benda hok jelas, yakin, hok tidak ada orang marah belaka. Cari benda hok sepakat, cari benda hok tenang. Apa nak cari benda-benda panah, isu panah lagu ni? Nama. Kalau kita minat benda-benda pelik, syaz. Nabi kata man syazza finnar. Siapa dia pelik-pelik dia dalam neraka. Nabi jangan pilih benda pelik-pelik. Nama. Ada kata dia alim. Biar dia alim, tapi dia kontroversi. Saya malah pergi dia sebab dia kontroversi. Ramai ulama kata dia gitu. Baik cari. Imam Syafi'i ada, Maliki ada, Hambali, apa nak pergi dia lagi? Beribu lagi ulama, berjuta lagi ulama. Kenapa ada orang tak boleh terima? Apa awak kritik sangat? Awak deki dengan dia orang alim ke apa dia? Sekarang bukan saya hanya ambil kata-kata ulama saja. Jadi awak nak tolak kata-kata ulama orang ramai-ramai nak betulkan dia seorang. Fikir dengan pertimbangan yang waras. Saya bukan ambil orang ada ulama berdeki belakang dia. Hujah tak masuk akal. Cerita dia panjang sangat dari sudut sejarah, dari sudut gapo, gitulah. Wahabi ni sudah diisytiharkan sesat oleh ulama. Sekalipun orang awam masih menganggap dia hero, tetapi ulama sudah menyatakan dia sesat. Yang menyatakan hero, kalau orang belajar, akan tahulah. Kedudukan dia macam mana. Panjanglah ceritanya, baca sendiri, nilai sendiri. Tengok kitab karangan ulama. Jangan kitab karangan pesena, kau ahli sejarah, kau hok kecek dengan emosional, tak payah. Baca sejarah dengan detail. Salah satunya baca kitab abang dia. Sulaiman bin Abdul Wahab. Ayah dia pun apabila dia lahir, ayah dia kritik, dia kata anak saya ni ada masalah. Dia mengaji masalah lagu mana tak tahu. Dia capur pada masa tu pemerintah Saudi nak memerintah Mekah pada masa tu. Maka dia menggunakan sepenuhnya Muhammad bin Abdul Wahab untuk menaikkan kerajaan Saudi di Mekah. Waktu tu ada unsur politik lah. Kawan ni ada unsur nak sebarkan fikrah dia, ni ada unsur nak naikkan kerajaan dia. Maka bercampur lagu tu dengan bantuan British, dia dapat menguasai Mekah dan jatuh kerajaan Turki Osmaniyah pada zaman itu. Tu perancangan cerita panjang lah. Apa betulnya cara kita ni. Cara mengaji, cara kita Syafi'i, cara ni sudah masuk syurga, jangan duk bimbang. Amalan kita bukan kata terjun kot dengan aku, jangan. Ulama juga, bukan Muhammad bin Abdul Wahab seorang ulama. Gitu kena faham. Yakin kata jangan duk bimbang. Hak kita amalan lah ni tak ada ugah, tak ada gapo siapa ke tu. Jangan bimbang bukan jalan tu dah. Tu secara ringkas lah. Kalau baca sejarah agak panjang lebar lah.
Jangan nak baca buku tulisan orang moden lo ni apa. Tulisan pengarah dia cikgu matematik. Tak salah baca. Cikgu geografi tulis. Baca tak salah. Cari ulama sungguh baca. Ni ambo sebut kenyataan dunia ni, ulama dunia. Bukan kata kerajaan Malaysia ke fatwa kerajaan Malaysia saja pun apa dak. Kenyataan ulama dunia. Kena cari orang yang ada autoriti dalam agama baru boleh menilai agama ni. Kita kalau nak buat tanding masuk kena panggil syekh bisa. Ni khabar-khabar kalau bab agama pergi panggil orang kedai kopi duk syarah. Tak boleh tak kena cari ulama juga orang faham sejarah ke apa. Nilai sungguh, bicara sungguh, bahas sungguh. Benda ni bukan hamba sorang, ramai tu. Bismillahirrahmanirrahim. Lewat sangat dah insya-Allah pahala banyak malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Allah ya Allah mati Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak apa lewat sikit tu bayar ni. Banyak je dah kita